Hai guys, what's up? Assalamualaikum semua. Welcome to channel Faiz Cerita. Hai guys, apa khabar korang semua yang tengah tengok ni? Aku harap korang semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan yang baik-baik. So guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudi untuk tengok video kali ni. Terima kasih banyak-banyak dan please stay tune sampai habis. Dan buat yang baru menjadi Faiz Cerita, yang baru tengok video-video yang ada di Faiz Cerita, salam perkenalan aku ucapkan buat korang semua. Dan aku harap korang yang baru mengenali Faiz Cerita sudi untuk support hanya dengan klik subscribe, like dan juga share. Dan korang semua boleh follow Faiz Cerita di platform media sosial seperti yang tertera di ruangan description di bawah. So guys, sebelum aku memulakan penceritaan, aku nak beritahu dengan korang, sepanjang penceritaan aku minta maaf sekiranya kalau ada kesalahan dan kesilapan, mungkin ada kata-kata yang kurang jelas ataupun kurang menyenangkan. Aku minta maaf untuk segala-galanya lah di atas kelemahan itu, dan aku akan cuba perbaiki untuk memberi yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni guys. Aku nak ingatkan korang juga, setiap penceritaan hanyalah sekadar perkongsian dan juga hiburan. Dalam video kali ni, apa yang aku nak ceritakan dengan korang, ada satu perkongsian ni, yang di mana perkongsian ni datangnya dari seseorang yang bernama Rizal. So apa yang Rizal ni kongsikan guys, pengalaman dia ni, dia kata dia pernah terserempak ataupun dia pernah ternampak dengan pocong guys. Yang kata waktu tu lokasi yang dia nampak tu dekat Surau Usang. So kalau korang nak tahu perkongsian Rizal ni okey ke tak okey, seram ke tidak, korang kena stay tune sampai habis. So guys, pengenalan kisah Rizal ni, apa yang dia beritahu, seingat dia lah, kisah ni berlaku dalam 13 tahun yang lepas. Kata dia waktu tu dia baru sahaja habis SPM, dan ketika tu juga ayah dia kena posting ataupun transfer kerja di polis. So kata Rizal, kalau ikutkan dia memang tak nak ikut. Jadi Rizal beritahu, fikir waktu tu, nak tak nak dia kenalah ikut. Sebab dia kata sekeluarga dia semua pergi. Dah kalau semua pergi, dia nak tinggal pula dengan siapa? Jadi dia pun ikutlah keluarga dia berpindah ke polis. Sementara Rizal menunggu result SPM keluar selama 3 bulan, dia bagi tahu sepanjang nak tunggu result tu, dia hanya duduk rumah je. Duduk rumah, tolong keluarga kemas rumah apa semualah dekat rumah. Sebab dia kata yelah, bila baru berpindah ni kan, banyak sangat barang nak kena kemas, yang nak kena punggah. Dan pada masa yang sama, Rizal bagi tahu dia juga menjadi driver yang tak bertauliah buat mak dan adik-adik dia lah. Sebab dah dia kata itu tanggungjawab dia. Dan ada satu hari tu, kata Rizal, time tu lepas maghrib, Rizal ni dia nak pergi hantar adik dia mengaji dekat ada satu rumah ni. Ada rumah ustazahnya lah yang namanya Ustazah Melo. Syahdu nama ustazah tu. Rizal beritahu dia nak pergi hantar adik dia tu, dia hanya naik motor je. Jarak rumah Rizal ni dengan rumah Ustazah Melo tu tak jauh pun, 3 km je. Walaupun dekat guys, tapi Rizal beritahu, yelah keadaan jalan nak pergi ke rumah ustazah tu, banyak lampu tak ada tau. Keadaan jalan memang gelap sangat dia kata. Jadi disebabkan keadaan macam tu, perjalanan rasa macam jauh sangat. Kata Rizal waktu tu, seingat dia, selepas menunaikan solat maghrib, sementara dia nak menunggu adik dia bersiap, dia pun duduk relax dulu dekat motor. Bila adik dia dah siap semua, dia pun hantarlah adik dia pergi ke rumah Ustazah Melo yang namanya Syahdu tadi ni. Lepas tu Rizal pun pusing balik lah. Dalam perjalanan balik, Rizal beritahu dia memang akan lalu depan sebuah rumah usang ni. Dan sebelah rumah tu ada surau yang kata Rizal surau tu macam dah tak digunakan. Surau tu dalam keadaan yang agak buruk juga. Kata Rizal, kawan dia pernah bagi tahu dia yang surau tu hanya digunakan kalau ada kematian sahaja. Kebanyakannya kata Rizal, mereka-mereka yang nak pergi untuk menunaikan solat berjemaah akan pergi di sebuah masjid, yang masjid tu terletak di belakang rumah Rizal, yang katanya jauh lagi selesa. Selepas dia Rizal melepasi rumah yang usang tadi tu, dia beritahu memang sentiasalah akan merasa seram sejuk. Dan kata Rizal, yelah keadaan tu memang takut, tapi macam mana takut sekalipun, mata tu tetap nak menilau, pandang sana pandang sini. Time tu Rizal kata dia melayan je tau bawa motor. Sebab masa tu tengah macam ada angin, jadi dia layan lah. Dia macam nak ambil angin, dia bawa motor masa tu pun slow je. Tengah-tengah dia melayan bawa motor kan, sedap macam ni kan, kononnya lah kan, ambil angin apa semua. Dia pun ada terpandang lah dekat tingkap surau tu. Macam dia bawa motor macam ni, bukan macam ni, basikal lah ni, macam ni. Lepas tu terpandang macam tu. Pada masa dia memandang dekat tingkap tu,
motor dia boleh terloncat guys. Dan Rizal bagi tahu kenapa motor dia boleh terloncat tiba-tiba tu, dia agak je lah. Dia ada tertekan minyak dan pada masa yang sama dia tertekan gear juga serentak. Memang mengaum motor dia masa tu. Masa tu Rizal kata dekat mulut dia ada tercakap satu perkataan, aku dah solat maghrib, aku dah maghrib. Rizal pun tak tahu kenapalah ayat tu boleh keluar daripada mulut dia waktu tu guys. Dia kata ayat-ayat lain macam susah pula nak keluar. Bibir dia rasa macam terkunci. Entah macam mana kata Rizal, dia boleh terbabas, dia ada terlanggar divider. Masa tu Rizal kata dia memang tak tengok dah kiri kanan. Korang tahu tak kenapa Rizal ni boleh jadi macam tu, yang dia panik sampai dia terloncat motor dia apa semua tu kan, sampai terlanggar divider ni. Yang dekat tingkap dia pandang tadi tu, dia kata memang ngam-ngam guys. Dia nampak ada pocong tengah berdiri. Memang betul-betul dekat tingkap tu yang dia pandang tu, pocong tu memandang dia tau. Walaupun dah terlanggar divider masa tu kata Rizal, walaupun sakit tapi dia ketepikan soal sakit tu. Dia kata dia dah terjatuh tu, dia nak bangun pun tak berani. Takut dia tu, dia kata waktu tu memang sangat maksimum guys. Nak angkat kepala pun rasa macam tak larat. Mana taknya Rizal tu bertambah cuak guys. Sebab divider yang dilanggar ni bukan jauh pun, dekat kawasan situ bukan banyak perumahan pun. Divider ni berdekatan dengan rumah usang dan surau yang buruk tadi tu guys. So jarak memang tak jauh. Dan dekat situ kata Rizal memang tak ada apa-apa perumahan, yang ada cuma rumah usang dengan surau yang buruk tadi tu je. Lepas 500 meter daripada situ barulah macam ada rumah-rumah. Kata Rizal nak tak nak dia bangun lah kan, takkan dia nak duduk kat situ. Dia pun tawakal lah bangun. Masa dia bangun tu guys, yelah dah jatuh bangun kan, aku pula rasa macam meremang. Ada suara perempuan yang tengah gelak guys. Memang kata Rizal real sangat. Suara perempuan yang gelak, yang memang dia kata kuat lah. Masa dia dengar je suara tu guys, memang dia dah shaking habis dah guys. Jujur dia kata waktu tu memang rasa nak terkencing sangat lah. Masa Rizal kongsikan kisah ni, kata dia rasa macam malu pun ada. Tapi yalah benda dah lama kan, apa nak kira. Tapi dia tak kisah pun. Satu, cerita lama. Kedua, katanya sekarang dia dah sadar. Macam ni, dah sadar sikit daripada yang dulu. So point dia kata sekarang ni berani lah sikit kalau nak compare kan dengan yang dulu tu. So berbalik pada cerita Rizal tadi, bila dia bangun, dia dengar ada suara perempuan ketawa. Yang suara perempuan ketawa tu guys, macam dekat situ adanya situasi yang betul-betul lawak. Korang tahulah bila satu-satu benda tu ataupun situasi ke suasana tu yang betul-betul kelakar sangat kan, kita pun gelak. Korang tahu lah gelak yang betul-betul gelak punya lah kan. Macam tu lah. Memang makin lama makin seram dibuatnya. Rizal masa tu dia bangun juga, walaupun dalam keadaan dah rasa macam nak tukulai badan dia. Angkatlah motor dia pun masa tu dah dalam keadaan yang memang rosak sana rosak sini dah guys. Katanya handle motor dia dah terkehil, cover set motor dia banyak yang pecah. Memang motor dia waktu tu dalam keadaan yang sangat-sangat teruk. Tapi Rizal beritahu dia tak tunggu lama-lama lah kat situ. Rizal beritahu dia terus balik rumah dalam keadaan dia berlari guys. Motor dia tinggal je kat situ dalam keadaan yang tergolek. Sampai je kat rumah, Rizal beritahu dia menangis guys. Dia menangis. Kata dia bila terfikirkan balik, malu dia kata. Rasa macam gigi dia lembut sangat ketika tu. Parent dia ingat waktu tu Rizal ni kena pukul tau, sebab gigi dia sampai patah guys. Tangan dengan kaki pun luka teruk. So bila mak ayah dia nampak dia dalam keadaan macam tu, mak ayah dia beritahu Rizal ni suruh pergi bersihkan diri. Lepas tu mak ayah dia nak bawa dia pergi klinik. Sebelum nak pergi klinik, ayah dia ajak Rizal ni pergi tengok motor tu, motor yang dah teruk tadi tu. Bila ayah dia ajak je nak pergi tengok motor kat tempat tadi tu, Rizal terus jadi macam nak histeria guys. Dia kata diri dia memang sangat down waktu tu. So Rizal ni dengan nak pergilah, tapi dia kata ayah dia faham. Ayah dia bagi tahu dengan Rizal ni dengan keluarga yang lain duduk dekat rumah. Nanti ada jiran ni, dia datang ambil ayah Rizal ni untuk hantar dekat tempat tu lah, tempat yang di mana Rizal tu terlanggar divider tadi tu. Memang Rizal bagi tahu agak menyedihkan jugalah, sebab motor tu baru 3 bulan je keluar kedai. Lepas tu pula motor tu tertinggal. Bukan motor je tertinggal guys, dengan kunci-kunci sekali ada. Kata Rizal, ini kalau hilang lah motor ni memang melopong lah. So kata Rizal waktu tu mak dia decide lah untuk hantar dia pergi ke klinik sementara tunggu ayah dia settlekan motor tu. Dan kata Rizal dalam pukul 10.30 malam, dia dengan mak dia pun sampailah ke rumah daripada klinik. Kata Rizal guys, dapatlah habuan. Korang tahu apa habuannya? 8 jahitan dekat bibir guys. Confirm bibir dia jadi Angelina Jolie waktu tu. Masa dia sampai kat rumah masa tu, ayah dia dah ada dah. Adik-adik dia semua pun dah ada dekat rumah. Jiran dia pun ada sekali waktu tu kat rumah.
Dan waktu Rizal ni baru sampai kat rumah, jiran dia pun dah dalam keadaan nak minta dirilah, nak balik. Rizal pula waktu tu dia terus masuk ke dalam bilik untuk berehat. Dan dia kata guys, bila dia masuk di dalam bilik nak baring, nak berehat, memang sukar dah dia nak lupakan guys. Seketul seketul pocong yang dia nampak tu. Walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang letih, dia tak boleh nak lelap. Dan saya ingat Rizal lagi, katanya esok pagi ayah dia masuk ke bilik dia untuk lihat keadaan dia dengan satu reaksi muka yang tertanya-tanya. Rizal pun tanyalah dekat ayah dia macam mana keadaan motor tu. Dan kata Rizal, dia tengok muka ayah dia macam satu reaksi muka yang macam, yalah, dia ingat macam reaksi ayah dia tu, motor tu banyak sangat benda nak kena baiki. Tapi jawapan ayah dia guys waktu tu membuatkan dia sangat-sangat terkejut. Orang tahu apa yang majisnya? Majis guys. Memang kalau aku pun aku terkejut. Ayah dia bagi tahu dengan Rizal ni, bila ayah dia dengan jiran yang ambil ayah dia ni nak pergi ke tempat lokasi motor tu, bila sampai je dekat situ, motor Rizal tak rosak pun guys. Motor tu dalam keadaan elok, siap enjin pun dalam keadaan yang hidup. Seolah-olah motor tu dalam kondisi yang macam Rizal ni sengaja tinggalkan dekat situ. Dan apa yang ayah dia cakap lagi, malam tu yang Rizal nampak pocong tu, kata ayah dia malam tu ada je orang. Apa yang ayah dia beritahu, ada jemaah warga asing yang bekerja dekat kawasan situ. Itu yang Rizal pelik guys. Tapi waktu kejadian tu, kenapa dia nampak surau tu tak ada sesiapa, dan surau tu dalam keadaan yang, yalah, dalam keadaan yang macam dah lama ditinggalkan, gelap, lepas tu memang sunyi. Yang paling dia terfikir-fikir keadaan motor tu memang rosak guys, memang teruk, tapi boleh jadi elok pula. Dan kata Rizal, selepas kejadian tu, kesan dia 5 hari jugalah guys dia mengalami demam panas. Dan bila dalam keadaan macam tu, ayah Rizal ni, dia bawa Rizal ni pergi ke perubatan tradisional untuk pulihkan balik semangat Rizal ni. So akhir sekali guys, dalam penceritaan Rizal ni, persoalan dia yang sampai sekarang pun dia masih fikir lagi, kenapa waktu dia terlanggar divider tu, motor dia jatuh, cover set dia pecah, lampu motor dia pun dia kata dah barai, tapi bila ayah dia nak pergi ambil balik, motor tu elok dalam keadaan yang sangat-sangat cantik. Itu yang menjadi persoalan tu. So guys, itu sahajalah perkongsian untuk dalam kisah video kali ni. Terima kasih banyak-banyak sebab korang semua sudi stay tune untuk tengok video kali ni guys. Dan aku nak tanya korang, kalau korang ada apa-apa penilaian ke yang korang sudi untuk kongsikan, korang boleh komen je dekat ruang komen di bawah. So kalau korang ada pengalaman yang sama yang boleh dikongsi secara ringkas pun boleh komen juga dekat ruangan komen di bawah. So guys, apa-apa pun guys, terima kasih banyak-banyak. Aku minta maaf di atas segala kesalahan, kesilapan sepanjang penceritaan dalam video kali ni. Kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan ke, kata-kata yang membuat korang tidak selesa ke, aku minta maaf banyak-banyak. Dan segala kesalahan dan kesilapan lain pun aku turut minta maaf, dan aku akan perbaiki sedaya upaya untuk memberi yang terbaik dan termampu untuk korang semua yang tengah tengok ni. Please support Faiz Cerita buat yang baru mengenali. Please subscribe, like dan share. Dan juga guys, kalau ada kisah-kisah misteri, kisah-kisah seram yang korang sudi untuk kongsikan, korang boleh emailkan jadi Faiz Cerita. Jadi bolehlah aku kongsikan kisah korang tu di dalam video di masa akan datang, sekiranya kalau korang tidak keberatan. Itu sahaja guys untuk dalam video kali ni. Terima kasih banyak-banyak guys. Aku tak dapat nak balas kebaikan korang atas sokongan korang. Aku sentiasa mendoakan korang agar korang semua ni dilimpahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. Amin. So guys, itu sahaja untuk dalam video kali ni. Sekian daripada Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak. Stay tune untuk next video, InsyaAllah guys. Assalamualaikum.